Noah Hafiz, anak kami yang lahir dengan sihat dan ceria. Masa dia baby, dia ada eye contact, suka senyum, suka kena peluk, suka kena cium. Perkembangan Noah masa baby memang tak ada masalah. Umur 11 bulan Noah dah pandai berjalan dah. Dia mula pandai mengeluarkan perkataan macam Abi, Mama pada umur dia setahun 2 bulan. Dengan ada beberapa jugalah perkataan asas yang lain macam susu, makan. Tapi bila Noah dah cecah umur 2 tahun, kami tengok dia masih tak pandai berkomunikasi, tak boleh bercakap macam kanak-kanak lain. Dan dia sebagai anak sulung, kami ingatkan benda tu macam normal sebab tak ada pengalaman. Dan yang peliknya, perkembangan dia seperti ke belakang. Macam dia dah tak ada dah nak cakap, nak minta makan, nak minta susu. Dan dah mula menunjukkan ciri-ciri yang membimbangkan saya dan suami. Seperti bila kami panggil, dia tak mengundi. Shakira and the Kids. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel ni. Saya Shakira. Saya create channel ni untuk saya share pengalaman saya sebagai autism mom. Pertama sekali, saya seorang suri rumah, ibu kepada 3 orang anak. Anak sulung saya autistik, Noah Hafiz, sekarang dah 5 tahun. Jika saya suka masak, saya akan share lah resipi-resipi mudah yang saya suka. Boleh check resipi-resipi yang dah ada. Akan ada banyak lagi resipi yang best-best. As you can see from the title, saya nak share ciri-ciri autism yang ada pada anak sulung saya, Noah Hafiz, yang kami dapat detect daripada awal sampailah dia assessment. Okay, apa itu autism? Okay, autism ni merupakan satu penyakit dalam neurodevelopmental disorder. Pesakit yang ada autism ni, diorang akan ada kecelaruan perkembangan dari segi social dengan communication. So mereka ni basically tak boleh berkomunikasi lah. Autism ni broad, dia sangat luas. Ciri-ciri anak saya tak semestinya akan sama dengan ciri-ciri anak anda ataupun kanak-kanak autism yang lain. Tak akan sama. Basically mereka ni akan ada speech delay, akan ada repetitive behaviour. First thing first, as a disclaimer, saya bukanlah seorang yang pakar, bukan orang yang pakar dalam bidang autism. Tak ada kelulusan psikologi, tak ada ambil belajar pasal autism. Apa yang saya ceritakan ni daripada pengalaman saya sendiri membesarkan anak autism. Alhamdulillah, Noah sekarang 5 tahun. He's getting better. Okay, sekarang ni kita move forward dengan simptom ataupun tanda-tanda yang pertama. First, tidak respon bila dipanggil. Noah, jom. Noah. Noah, jom. Setahun lebih lah kita nampak benda ni. Bila kita panggil dia, dia tak pandang, dia tak tengok kat kita pun. Dia macam tak dengar. Dia macam tak dengar kita panggil. Sampai tahap saya kena tinggikan suara ataupun cuik bahu dia, baru dia toleh kat kita. Yang kedua, tidak ada two-way communication. Tak ada komunikasi dua hala. Noah, Noah, you have to sit down properly in your car seat. Why? Dia tak boleh jawab apa kita tanya. Dia tak faham apa kita tanya. Kita tak boleh nak berkomunikasi dengan normal dengan dia. Tak boleh bersembang macam budak lain. Tapi satu saya nak ceritakan, Noah ni dia seawal umur dia 1 tahun, dia dah hafal banyak benda dah. Dia dah tahu banyak benda sebab saya dulu selalu main flashcard dengan dia, selalu tunjuk-tunjuk dengan dia tu apa, tu apa. Dia menghafal, dia tahu that's fan, that's window, that's door. Dia tahu 1 until 10. Dia tahu lagu-lagu, dia hafal, dia boleh nyanyi lagu, all the nursery rhymes dia tahu. Tapi dia tak boleh communicate sebab dia menghafal. Sebab penghafalan tu bukanlah satu medium komunikasi. Dia tidak berkomunikasi. Dia cuma hanya satu hala. Okay, yang ketiga, echolalia. Okay, apa tu echolalia? Echolalia yang Noah hadapi. Bila saya tanya dia, Noah, what do you want to eat? Dia akan jawab, eat. Dia tak jawab soalan saya. Dia ulang balik apa yang saya cakap. So apa yang saya kena buat ialah bila saya tanya dia, Noah, you want roti? Saya kena pegang roti tu kat tangan, kena tunjuk kat dia, you want roti? Lepas tu dia akan cakap lah, dia akan angguk ke, dia akan ambil ke. Echolalia ni it's actually benda yang normal untuk budak kecil sampai 2 tahun. Selepas daripada 2 tahun, kalau dia masih lagi mempunyai echolalia, itu tak normal. Satu lagi echolalia yang Noah hadapi ialah dia akan repeat balik dialog kartun yang dia tengok.
Tiba kalau dia main dekat satu sudut tu, tiba-tiba je dia macam, hey, what you doing? Let's go to the building, let's go to the park, hey. Macam tu lah, sebab dia repeat balik dialog dalam kartun yang dia tengok. Bercakap seorang-seorang. So sampai satu tahap, kadang-kadang saya pergi kat dia, saya tanya, Noah, who are you talking to? Noah cakap dengan siapa? Kadang-kadang saya ni sampai macam takut dululah masa kita tahu yang dia ada autism. Kadang-kadang rasa macam takut. Dia ni cakap dengan siapa? Tapi kita orang bawa dia pergi jumpa ustaz, dia ada nampak something else ke? Tapi Alhamdulillah tak ada. Itu memang dia punya ni lah, dia punya masalah autism dia tu. Okay, yang keempat, stimming. Okay, apa tu stimming? Okay, stimming ni ialah repetitive behaviour, tingkah laku yang dia buat secara berulang-ulang. Contoh-contoh stimming yang saya pernah tengok dekat online ialah rocking chair. Dia hempas diri dia ke sofa. Noah dulu pernah buat sekejap. Ada yang menggaru, ada yang suka hidu orang lain, dan ada juga stimming yang agak berbahaya, macam dia suka headbanging, dia hentak kepala dia dekat dinding, hentak kat lantai. Ada yang suka gigit orang, suka gigit ni, suka gigit budak lain, memukul. Why? Kenapa budak-budak autism stimming? Sebab stimming ni dapat bantu mereka untuk calm down daripada sensory overload yang banyak sangat benda yang berlaku kat sekeliling diorang ni. Diorang tak boleh nak fokus, diorang tak boleh nak process, diorang tak boleh nak proses banyak benda yang berlaku kat sekeliling diorang. Ada jugalah purpose lain stimming ni, macam nak kurangkan anxiety diorang. Salah satu cara untuk diorang express diorang punya feelings lah, macam bila dia biting, dia headbanging tu, macam dia nak tunjuk dia tak puas hati ke apa ke, dia nak tunjuk frustration ke. Ada juga yang stimming sebab dia nak adapt dengan, contohnya kita bawa dia pergi tempat baru. Noah buat benda-benda macam ni. So saya akan elaborate lebih lah lepas ni. Sekarang saya nak cerita Noah punya stimming. Okay, yang tadi tu in general, apa yang dia buat. Yang pertama sekali yang memang buat kita orang concern daripada dia kecil sampai dia besar ni, dia suka buat bunyi pelik-pelik, macam bunyi siren, bunyi macam mendengus. Dan dia akan berulang-ulang banyak kali. Dia bangun je daripada tidur, dia akan stimming. Yang kedua, running in circle, dia akan berlari dalam bulatan berulang-ulang kali. Noah memang dia macam tak pandai penat. Kalau dulu dia suka berlari sebab dia kecil, sampai sekarang masih ada tapi dah berkurangan. Yang ketiga, stimming Noah yang Noah buat ialah dia flapping hand. Noah flapping macam ni. Ada setengah budak buat macam ni, saya tengok. Usually dia flapping, selalu kita tengok budak kecil bila dia excited dia flapping kan. Noah masa dia 4 tahun, kami bawa dia pergi zoo, dia masih lagi flapping. First time bawa dia pergi zoo, dia tak boleh nak cope ataupun dia tak boleh nak proses dengan banyak benda yang berlaku dekat sekeliling dia. Jadi dia flapping. Yang kelima, picky eater. Okay, picky eater. Noah ni dia sangat sensitif dengan tekstur makanan yang lembut. Kalau macam bubur, benda-benda berkuah, dia memang takkan makan. Masa dia baby je dia makan. Bila dia dah besar ni memang dia takkan makan langsung. And then dia sangat sensitif ya. Kadang-kadang dalam suap nasi tu saya selitlah sikit sayur. Itu pun dia boleh rasa ada sayur dalam tu, dia akan luak balik dia akan buang. Yang keenam, dia tidak bermain dengan toys dengan cara yang sepatutnya. Contohnya dulu masa dia umur setahun lebih, kita belikan kereta, dia main tayar sahaja. Ada satu period tu dia suka susun kereta tu panjang-panjang, macam train macam tu. Ada setengah budak, ada ciri-cirinya mereka tak pandai main pretend play. Kalau kita beli kitchen set, mereka tak pandai main masak-masak, main uluk-uluk. Kalau kita belikan medical set, dia tak pandai nak uluk-uluk jadi doktor, ada patient, dia tak pandai. Dan yang ketujuh, ni Noah tak ada eye contact. Bila kita nak bercakap dengan dia, dia tak nak pandang kita punya mata. Dekat mama lah. Sampai tahap saya kena pegang muka dia untuk bercakap dengan dia. And then bila kita pegang muka dia, mata dia akan mengelak daripada mata saya. Dia akan tengok tepi, tengok bawah, tengok atas, tapi dia tak nak tengok mata. Paling command pun dia akan tengok mulut lah, tapi mata dia tak nak tengok. 8, dia tak kenal dengan mama Abi dia. Dia agak lambat panggil saya mama, dia panggil Abi dahulu. Tapi bila dia dah pandai sebut mama dan Abi, yang membuatkan kami pelik, semua lelaki
dewasa yang dia nampak, dia panggil Abi. Semua wanita dewasa yang dia nampak, dia panggil Mama. Ini mungkin tanda-tanda yang dia dah tunjukkan masa dia baby, tapi kita orang tak tahu sebab dia anak sulung, dan kita tak tahu, kita tak ada pengalaman. Dia nak dekat semua orang dulu. Kalau stranger nak hulur tangan kat dia, dia nak pergi dekat orang tu. Usually budak, bila dia dah kenal parents dia. Tapi kalau orang yang dia tak pernah jumpa, usually budak-budak ni dia tak nak pergi kat orang tu. Betul tak? Tapi Noah tak. Semua orang dia nak pergi. Semua orang dia nak. Okey, yang ke-9 ni pelik sikit. Selalunya budak autism yang lain, mereka akan terbangun tengah malam. Mereka akan terbangun dan mereka akan duduk seorang-seorang ke, main seorang-seorang ke, akan ketawa seorang-seorang ke, menangis seorang-seorang ke. Noah lain sikit. Noah punya ekstrim sikit masa tu. Dia daripada dia umur 1 tahun sampai dia terapi, daripada jangka masa 12.30 sampai pukul 2 pagi, dia akan meraung tengah-tengah malam yang macam kena pukul, yang macam kena dera. Terlalu kuat dia menjerit. Sampai satu blok boleh dengar. Dia juga pernah sekali dua, dia terbangun tengah malam, tapi dia pergi duduk seorang-seorang, dia merenung je kat luar. Yang ke-10, dia lambat proses dan belajar benda baru. Benda-benda asas yang saya nak cuba ajar kat dia, macam daripada segi pakai baju sendiri, gosok gigi sendiri, guna sudu, guna garfu. Dia lambat untuk belajar benda-benda basic macam ni. Bila saya nak ajar dia benda baru, usually dia akan macam refuse. Dia tak nak buat. Tapi saya kena macam, Noah, you can do it. You can do it. We do it together. Saya duduk sebelah dia, pegang tangan dia, kita belajar, ajar dia menggunting, ajar dia menulis. Segala method lah yang saya boleh ajar, saya ajar. Dia mudah lupa, satu lagi. Bila kita dah ajar, dia lupa. So, kita kena remind dia always. Kena ajar dia berulang kali. Parents with autism, memang kita kena banyak sabar. It's like, anak itu kita punya anak syurga. So, kita kena banyak sabar. Memang kadang-kadang saya pun hilang sabar juga. Ada hari kita pun tak terlarat juga. Ada hari kita pun ada ups and downs kita. So, kita kena banyak sabar. Okay, next. Speech delay. Speech delay Noah. Asalnya, saya ajar dia 2 perkataan. Pertama sekali, bila kita nak ajar dia bercakap, saya ajar dia nak makan. You want to eat. Nak eat. Nak susu. Nak sleep. Mula dia boleh sebut nak eat, nak susu, nak sleep. Tapi selepas tu macam a bit pelik. Pelik sikit. Dia macam ke belakang. Dia hilang perkataan nak. Dia cuma sebut susu, eat, sleep. Lama-lama lepas tu dah hilang lah perkataan tu. Dia cuma bawa botol dia dekat saya, ataupun dia tunjuk, ataupun dia menjerit. Noah masih lagi babbling masa umur dia 3 tahun. Dia tak boleh berkomunikasi macam biasa. Dia boleh sebut benda-benda macam fan, tu, ni, tu, cat. Tapi dia tak boleh communicate macam biasa dengan kita. Tak ada dua hala punya komunikasi. Bila dia dah pergi terapi, dia dah 4 tahun, baru kita boleh nampak dia dah sikit-sikit boleh komunikasi. Dan Alhamdulillah, dalam 5 tahun ni dah banyak sangat improvement. I want the crunchy one. Yang ke-12, Noah suka menjengkit dulu. Dia suka jengkit. Saya pun tak tahu kenapa, tapi dia ada juga berkaitan dengan balancing semua tu. Yang ke-13, balancingnya sangat teruk. Saya ingat lagi kami bawa dia pergi assessment. Nurse tu bawa dia pergi tangga untuk tengok cara dia naik dan turun tangga, dan dia memang merangkak. Okey, yang ke-14, meltdown. Mengamuk dia ni memang tahap menangis, baling barang, gigit, cakar. Simple things boleh trigger dia punya meltdown tu. Ow! 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 My hand! Very painful, sakit tu. I know lah, calm down lah. Dan dia sangat susah nak dipujuk lah bila dia mengamuk. Kalau nampak macam dia tak menceritakan diri dia tu, saya biar je dia cool down sendiri. Kalau dulu sampai berdarah-darah tangan saya ni, sampai berparut-parut tangan, kan dia cakap. Yang ke-15, dia macam sensitif dengan sesetengah fabric. Dulu Noah dia tak suka pakai fabric yang cotton, yang keras, yang tebal. Macam jeans, material seluar slack tu. And then bila pergi terapi, terapis cakap mungkin ada masalah dengan sensitivity dia. And then dulu kami hantar dia pergi play school. Sekolah dia kena pakai seluar yang agak tebal.
dia tak nak pakai seluar tu. Dia pergi sekolah, uniform dia pakai uniform sekolah, tapi seluar tu dia tak nak pakai. Lama juga, berbulan-bulan. Selepas pergi terapi, alhamdulillah slow-slow kami ajar dia balik pakai. Alhamdulillah lepas tu dia okey. Seterusnya, dia tak suka bising. Okey, tapi dia lah yang paling bising. Kalau dulu saya ingatlah dia tak suka tengok budak lain nangis. Dia tengok adik dia nangis, dia macam tepuk sikit adik dia, suruh adik dia nangis. Tapi tak kuat lah, macam tepuk sikit. Kita tahulah dia marah. Yang seterusnya, dia tak aware perasaan orang lain. Maksud saya, kalau kita tengah marah dengan dia, kita tengah frust dengan dia ni, kita buat ekspresi marah, tapi dia tak tahu yang kita marah. Dia ketawa-ketawakan kita, dia macam seronok-seronok. Dia ingat kita main-main dengan dia. Okay, yang seterusnya, Noah dia berkawan, tetapi cara dia approach people agak pelik, agak janggal. Ada setengah budak autism yang lain, mereka ni macam menyendiri, tak suka main dengan budak lain, tak nak main dengan kawan sebaya. Tapi Noah tak. Noah suka berkawan, tapi cara dia approach tu a bit weird. Ada satu moment tu, saya bawa Noah untuk pergi dia punya second assessment dekat General Hospital Penang. Okay, masa tu dekat lift, tengah nak naik pergi klinik perkembangan kanak-kanak tu, saya masuk lift dengan Noah. Rupanya dekat belakang kami ada doktor pakar tu sendiri. Dia pun nak pergi dekat klinik dia pagi tu. Noah ni macam first patient dia of the day lah. Masa dalam lift tu, klinik tu kat tingkat 4. Jadi every level, daripada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, ada staff yang akan keluar masuk. So Noah ni macam akan tegur lah staff-staff tu. Tetapi cara dia bertegur staff tu pelik. Doktor ni observe je lah daripada belakang, dia tengok je, dia tak cakap apa. Bila dah naik dekat klinik, doktor tu cakap lah, dia observe anak saya, dia tengok lah daripada awal. Mungkin saya ada terlepas pandang ataupun tertinggal, tetapi ini basic yang saya boleh ceritalah dekat anda. InsyaAllah in the next video saya akan share apa yang saya buat dan suami untuk bantu anak kami, dan apa terapi, apa proses yang Noah lalui daripada first time kami tahu dia ada ciri-ciri autism, sampailah proses terapi, proses assessment, sampai dapat kat OKU. Okay, saya akan share benda-benda tu. Kalau berminat, insyaAllah please komen kat bawah, boleh tanya apa-apa soalan, insyaAllah saya akan balas. Kita sama-sama lah create awareness tentang autism ni. Alhamdulillah, saya sendiri bersyukur sebab first time saya tahu pasal autism ni adalah melalui video Kak Zarina Zainuddin dekat Instagram. Masa tu first time, saya ingat lagi tahun 2000, saya ingat lagi masa tu 2016. Masa tu Kak Zarina upload video anak dia mengamuk, video pasal Azal Azil. Masa tu saya macam, autism, apa tu autism? Lepas tu buat saya google, buat saya cari, saya pun macam nak tahulah apa yang what is autism. Lepas tu jumpa pula Instagram Adam Autism Family. So banyak info yang saya tahu pasal autism, sampailah anak saya sendiri yang ada autism. Jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa share, like dan subscribe. Support Shakira and the Kids. Okay, InsyaAllah lebih banyak video dengan saya anak-anak, resipi yang best-best. See you next time. Bye.